Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Hari ni edisi macam Idul Fitri sikit. Yes, Raya kan dah dekat. Hari ini I nak ceritakan satu kisah yang kejadian dia sangat recent. Kisah tentang Saka Ingin Kembali. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Kisah dia macam ni. Okay, pengirim ni I namakan dia Melo. So Melo ni dia kata hari tu masa dia tengok I punya kisah seram hostel tu, dia memang dah terdetik nak hantar dah, because ada setengah cerita tu macam lebih kurang sama dengan kisah dia. Tapi yang buat dia betul-betul hantar story dekat I sebab baru-baru ni ada berlaku sesuatu di kampung beliau. So Melo ni dia pelajar universiti awam. I tak berapa nak tahu sangat cara-cara budak universiti awam belajar sebab I pergi universiti swasta. Ada satu malam tu diorang panggil malam prep. So dia dengan geng-geng dia semua macam biasalah nak pergi this one room lah, tempat bilik prep tu. So nak dijadikan cerita, dekat bilik prep tu selalunya ramai orang. Tiba-tiba tak ramai. Rupanya malam tu ada apa entah dekat Astro. Bila geng-geng dia dengar yang macam semua orang pergi tengok TV, tak jadi nak belajar. Tapi Melo dia memang tak nak pergi tengok apa-apa kat TV. Dia memang nak belajar. So dia tengok ada seorang kat dalam tu, tak apalah dia pergi je. They try to have a conversation with the girl yang dalam bilik tu. Tapi budak tu macam jawab sepatah-sepatah je. So dia macam okay lah, tak nak ganggu lah kot tengah study. So okay, dia study. Masa dia tengah study, dia tak rasa apa tau. Dia tak rasa apa-apa langsung, tak rasa apa. Adalah budak keluar masuk sekejap. So suasana tu tak seram langsung, dia kata. Semua macam okay kan. Lepas tu kawan dia datang dekat bilik tu. Melo, jom lah hari ni je kot, tak prep kau ni, relax lah. Dia macam fine. Dia pun dah rasa bosan kat dalam tu seorang. So dia pun ajak lah member dia ni, jom lah weh tengok TV. So budak tu pun bangun. So dia orang pun duduk nak gerak. Lepas tu buku Melo terjatuh. Melo pun ambil lah kan. Dia tunduk ambil. Perempuan tu tak ada kaki. Ya Allah. Perempuan tu tak ada kaki. Melo angkat. Melo dah takut. Time tu memang Melo kata dia nak pitam. Tapi tak apalah, dia angkat. Sebab dekat luar kan macam bunyi ramai-ramai orang semua kan. So dia macam tak adalah seram sangat. Sebab dia kata kalau dia jerit, ada je orang dekat berdekatan. Lepas tu dia angkat, aku gerak dulu lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia jalan. Gerak dulu ke dah tahu. Melo memang pusing tu, dah tak ada apa-apa. Memang tak ada orang. So Melo pusing, tak ada apa. Melo je jalan. Tapi tak bagi tahu orang lain, tak nak panik. So okey lah, dia habiskan hari dia macam tu. Sebab tu dia kata masa dia tengok video lama tu, dia macam macam dia kena. Melo ni dia akan always avoid apa-apa keadaan yang boleh buatkan diri dia berseorangan. Tapi nak dijadikan cerita, kadang-kadang waktu tengah tidur, dia dengar kawan dia kejut. Dia dengar suara kawan dia kejut. Boom, dia bangun tak ada apa. Kawan dia tengah tidur. Dia selalu kena kacau macam tu. Pernah barang hilang, dah siap kat assignment, dah print apa, benda tu dah bind semua, letak atas meja study, tak ada. Termasuk dalam almari, benda alih-alih. So bagi Melo, benda-benda tu memang biasa dia kena kacau. Melo ni dia tak adalah kena kacau almost every day tau. So ada hari dia kena kacau, ada hari tak kena kacau. So tak adalah benda tu something yang macam mengganggu hidup dia atau membuatkan dia kemurungan ke apa macam kita selalu tengok dalam movie, drama, drain energy sebab tak lagi kelas. Tak adalah. So dia kata gangguan tu sebab tu dia anggap biasa. Sebab ada juga orang-orang lain macam kena benda sama ketuk-ketuk pintu. Kadang-kadang waktu nak jalan balik kelas tu bunyi kelang kaki berloceng. Dia kata benda-benda yang I pernah cerita sebelum ni, dia pernah experience benda-benda tu. And then macam kisah I tu, orang lain experience benda lain. Tak, dia experience semua tu. I tak tahulah kalau dia dekat uni yang sama dengan budak-budak ni ke apa, tak tahulah. Gelang kaki berloceng tu, pernah waktu tu dia balik kelas. Time ni pukul 4 petang Dia balik kelas, dia tengah nak jalan pergi naik bilik dia dengar bunyi berloceng. Dia tak adalah nampak penampakan ke apa tau. Tiba-tiba dia dengar benda tu macam mengelilingi bilik dia. Cing, 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 cing. Lepas tu laju-laju, cing 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 cing, macam orang berlari keliling. Dia nak keluar tak boleh. Dia terkaku kat situ. Memang takut sangat sampai tak boleh gerak. Tetap dia tak pernah cerita kat siapa-siapa. Even parents dia tak pernah cerita. Sebab dia anggap benda tu adalah lumrah
pelajar duduk asrama. Until lah recently, okay, kan baru-baru ni kerajaan arahkan semua pelajar universiti balik. Dia balik lah, tapi kali ni dia memang balik kampung. Dia bukan balik rumah parents dia. Melo pilih untuk ambil surat tu dan balik ke rumah nenek dia. Lagipun IC dia memang rumah nenek dia. Nenek dia ni seorang, nenek dia ni tak ada siapa-siapa, jadi dia ambil pendekatan tu untuk pulang lah. So dia akan beraya, Melo akan beraya dengan nenek dia lah. So nak dijadikan cerita, dah sampai kampung, Melo kena gangguan yang sama. Sampai je kat rumah nenek dia, masa dia nak masuk tu, dia buka pintu, dia rasa macam angin daripada dalam tu keluar. Rumah nenek dia ada 3 bilik. So dia decide untuk tidur bilik kosong tu. Dia kemas lah. Siang tak ada apa. Cuma pelik is masa angin tu je. Dia buka je pintu tu. Assalamualaikum. Wush. So waktu dia kemas, dia rasa macam ada orang panggil dia. Tapi bukan suara nenek dia lah. Definitely bukan suara nenek dia. Daripada petang tu dia rasa macam ada orang panggil. Macam hello. Tapi dia tak ada pun kawan-kawan kat kampung yang dia bagi tahu nak balik ke, nak visit ke apa. Tak ada tau. Dia tak adalah nyaut. Sebab dia tahu kalau benda pelik-pelik jangan sahut kan. So dia cengang-cengang, dia tengok nenek dia tidur. Macam bukanlah tidur, macam nenek dia macam berehat dekat sofa kat depan tu. Macam terlelap lah orang tua kan. Lepas tu waktu maghrib, masa dia dah buka puasa tu, tengah buka puasa tu, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi loceng kaki kat luar rumah. Dia memang takut dah tu time tu, sebab benda tu adalah perkara biasa dia dekat uni. Bila dia jadi dekat kampung, dia macam terpanik. Masa dia tengah cuci pinggan tu, malam-malam tu, dia nampak macam ada kelibat. Guys, it's Ramadan guys. Dia ada mindset juga, belum puasa, mana ada apa-apa kan. Masa dia nampak macam tu je, kelibat tu macam satu lembaga putih bergerak slow macam tu, bunyi loceng. Bayangkan dia bergerak macam floating tapi ada bunyi loceng. Itu yang buat Melo macam apa ni? Macam tu. Dia cuci, dia terus lari pergi depan. Lepas tu nenek dia kata, kenapa dia lari? Kata saja tak nak bagi tahu nenek dia, tak nak nenek dia takut. Dekat kampung dia ada satu lorong ni. Lorong tu ada satu busut yang tak besar mana pun, tapi busut tu tak boleh nak dibuang. Shortcut ni lah yang orang akan guna untuk pergi ada this one warung tau. So Melo pula daripada rumah dia untuk ke warung tu memang jalan shortcut tu yang lagi cepat. Dekat warung tu pula, bila bulan puasa ni, adalah orang kampung macam set up gerai sikit tau. Dia orang buat macam bazar sendiri. So Melo mungkin dah lama tak balik kampung, jadi dia tak rasa seram dah pasal jalan busuk tu. So dia duduk lalu until lah ada satu hari tu, dia bawa nenek dia nak pergi rumah. Ada this one guy lah dekat kampung tu. Dia pakcik tu dia buat macam majlis moreh lah saja nak bersedekah kan. So dia suruh orang kampung ni datang lah, ambil and then just balik. So Melo ni sajalah bawa nenek dia keluar, sebab nenek dia selama Melo tak ada, nenek dia tak keluar. Orang kampung yang tolong belikan barang, sebab nenek dia ada macam phone Nokia biasa tu yang akan call kedai runcit tau, nak apa ke apa, so dia orang tolong hantar. So ni since Melo dah balik, Melo sajalah bawa nenek dia keluar lah, walaupun dah malam kan. Melo nak bawa ikut jalan busuk tu. Lepas tu nenek dia cakap, kamu selalu ikut jalan ni pergi beli kuih-kuih. Lepas tu dia kata, selalu. Lepas tu nenek kata, lain kali jangan ikut jalan ni. So dia macam pelik lah. Tapi dia tengah tolak nenek tu kat jalan tu tau. So nenek kata, ingat lain kali jangan ikut jalan ni. Lepas tu masa balik dia nak ikut jalan biasa. Lepas tu nenek dia cakap, macam mana kita keluar ikut jalan mana, macam itu kita kena balik rumah. Lepas tu Melo dah macam, tadi nenek cakap nenek tak nak lalu jalan busuk, kenapa sekarang nak lalu jalan busuk pula? So nenek kata, ingat pesan nenek, pergi mana-mana balik ikut jalan sama. So Melo tu dah macam, okay, nenek is acting weird. Tapi tak apalah. Dia cakap okay, dia ikutlah balik jalan busuk tu. Kebetulan masa tu ada beberapa orang jalan sekali. So dia pun berjalan sekali. So borak lah dengan Melo macam, lama ke duduk sini? Eloklah balik beraya. Nenek dia pun seorang dah lama dah, yada. Biasa orang kampung kan. So nenek dia senyap je, nenek senyap. Tiba-tiba nenek dia dia dah macam, Nek, kenapa Nek? Kau bawa aku balik. Lepas tu dia macam, yelah memang nak bawa balik ni kan, memang nak bawa balik. Lepas tu nenek kata, kau jangan ganggu aku. Lepas tu semua orang macam pelik lah. Bising sangat ke dia orang borak, mengganggu sangat. Lepas tu yang dua orang makcik ni macam, tak apalah, maaf lah kalau mengganggu. Lepas tu Melo macam, tak apa, nenek ni kurang sihat. Dia cakap macam tu lah, nenek memang tak sihat sangat. Okay, tak apalah, maaf lah Nek. Jom dia tolak lagi. Sebab nenek dia dalam wheelchair. Dia memang dalam kampung tu, memang dia jalan tu dia tolak nenek dia atas wheelchair. Dia tak nampak apa, orang lain pun tak nampak apa. Nenek dia tiba-tiba, jangan ganggu aku.
Sampai dia sempang, dia pun separate dah dengan orang kampung tu, dah pergi belah sana. Dia just nak straight balik rumah dia. So balik rumah dia cakap lah kat nenek dia, kenapa nenek dia cakap macam tu tadi masa orang-orang tu tengah borak-borak. Lepas tu nenek dia kata, kau muda, kau tak faham. Okay, sudah. Dia pun dah jarang balik, jadi mungkin nenek dia ada mungkin perangai-perangai dia tak tahu. So kita apalah, dia bawa naik. Nenek dia cuci kaki kat luar. Memang rumah dia memang ada tempayan dengan cedok air tu. Orang panggil batok, melepaskan batok di tangga tu. Tapi dah lama orang tak pakai tau. Dia kata, Nek, kenapa nak cuci kat sini? Nanti basah lah naik. Cucilah kat atas. Macam biasa lah semua cuci kat atas kan. Dia tak, kau pun cuci kaki kau kat sini. Lepas tu tak apalah nenek dia baca-baca, cucikan kaki dia. Nek, kenapa Nek? Kenapa ni? Cuba cerita. Lepas tu kata, tak adalah. Mungkin kau dah tak biasa hidup cara kampung. Jadi kau tak ingat macam-macam aku ajar kau. Lepas tu dia macam, okey lah, mungkin betul juga. Sebab dia seingat dia memang betul. Nenek dia kalau keluar rumah ke apa, ever since dulu-dulu memang nenek dia suka basuh kaki kat luar. So kita pun naik tangga tu. Nenek ni masuk rumah, tak ada apa. Semalam tu masa nak tidur, dia tengah baring, dia rasa ada orang naik katil dia memang bunyi spring. Dia pusing, tak ada orang. Tapi katil tu ada lekuk, macam ada orang baring. Dia buka lampu. Lekuk tu ada lagi. Dia ke belakang. Dia terlanggar pintu kat belakang. Macam okey, nak buka pintu, dia nak keluar. Lepas tu suara je, tak ada nampak muka, tak ada nampak apa, hanya ada suara. Nak gerak dulu ke dah tahu. Memang dia jerit, dia pergi bilik nenek dia. Dia kata nak tidur dengan nenek lah malam ni. Malam tu dia tak boleh tidur langsung sebab dia dengar macam ada orang berjalan keliling rumah. Ya, kaki berloceng tu keliling rumah dia. Dia kata dia terlelap sambil memang tengah baca surah lah. Dia baca Pakul, dia baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia ulang itu je. Tahu-tahu dia memang terlelap lah kot. Tahu-tahu nenek dia dah kejut sahur. Dia macam dah sahur. Nenek dia kejut sahur. So nenek dia kata, jom bangun. Nenek dia nak minta dia tolong lah sediakan sahur. Sebab usually kalau nenek dia seorang, nenek dia tak buat beria. Kira dia nak tolong nenek dia buat sahur. Dia letak nak nasi, dia goreng ikan sepat, pembuka selera kata nenek dia. Borak-borak dengan nenek pagi. So dia rasa lega sikit lah, ada nenek dia kan semua kan. Lepas tu dia tanya nenek dia, yang ikan sepat ni nak tak letak bawang dengan cili api sikit kat atas? Nek? Dia toleh. Dia tengok nenek dia tak duduk pun kat meja makan tu. Dia panik. Dia terus lari pergi bilik. Nenek dia masih tidur guys. Siapa yang kejut dia buat sahur tu? Ya Allah. Siapa yang kejut dia? Okey. So dia tak tahu mana satu yang betul dah ni. Yang mana yang kejut dia ke, yang mana yang tidur ni, mana satu yang tak betul. So tak apa, dia pergi balik dapur. Dia jengah tak ada orang. Dia nak nangis tau. Dia nak nangis gila dah sebenarnya. Dia kata dia tak tahu time tu nak buat apa. So dia buka lampu di bilik nenek dia tu. Lepas tu nenek dia macam pusing, terpisah-pisah. Sahur ke? Nenek dia cakap kat dia tau. Dia kata dah nak siap nak sahur. Dia nak tanya tau pasal siapa yang kejut dia. Tapi dia tak sabar hati. And also dia takut juga. Kalau aku tanya kan muncul pula. Dia tengah, sebab dia rasa takut. Dia rasa dia yang bawa benda tu datang rumah. Macam benda whatever yang dekat uni dia tu, macam dia terbawa balik. So dia takut lah, nanti kan nenek dia marah dia. Sebab memang masa dia balik daripada kampus tu, dia tak basuh kaki kat luar. So nanti kan benda-benda tu akan menjadi salah kat dia. So dia diam je. So okey lah, nak dijadikan cerita. Waktu dah petang-petang sikit dia nak pergi beli kuih. Lepas tu nenek dia pesan kat dia, jangan ikut jalan busut pula, nenek dia cakap kat dia. Lepas tu dia tak sedar hati, dia keluar. Tapi dia tak ikut jalan busut lah. Dia dengar cakap nenek dia, dia ikut jalan biasa. Tapi dia call mak dia. Macam dia cakap lah, nenek macam pelik sikit. Lepas tu dia kata kat sini dia banyak kena gangguan. Dia kata takut kalau benda tu Melo yang bawa balik. Gangguan yang Melo kena dekat hostel semua tu, benda tu berlaku dekat rumah nenek sekarang. Benda-benda bunyi yang sama semua. Lepas tu mak dia marah dia, kenapa selama ini kena kacau semua tak bagi tahu. Lepas dia kata dah,
balik dia tak sedar hati. So dia pergi call ketua kampung. Dia cerita masalah dia semua kan. Dia kata macam tak tahulah apa masalah ni. Lepas tu dia kena gangguan dekat rumah semua. Dia cakap dia borak lama jugalah. Lepas tu dah orang kampung pun datanglah rumah dia tiba-tiba. Lepas tu nenek dia macam kenapa ada ramai-ramai datang ni. Ketua kampung bagi tahu nenek dia, Melo yang bagi tahu dia orang Melo kena gangguan kat rumah. So tu yang ketua kampung ni bawa lah ustaz datang. Lepas tu nenek dia tanyalah, kau kena gangguan apa? So dia terus cerita yang pagi tadi punya hal tu dengan malam sebelum tu yang tak boleh tidur tu. Lepas tu nenek dia memang tanya soalan ni je. Kau sampai daripada luar tu, masa kau datang sini, kau tak basuh kaki kat luar Lepas tu nenek dia memang marah lah, angry. Berapa kali aku dah cakap nak masuk rumah aku, basuh kaki kat luar, basuh kaki kat luar. Macam tu. Lepas tu semua orang terkejut lah. Lepas tu nenek dia dah memang marah gila pandang dia. Ustaz tu macam okay, bertenang semua. Ustaz tu start proses dia, scan rumah. Lepas tu ustaz tu ruqyah semualah. Dia kata like all the process yang ustaz tu buat. Lepas tu ustaz tu cakap conclusion dia ialah okay, family dia ni pernah ada bela saka, tapi nenek dia tak buang habis. Nenek dia bukan buang, nenek dia macam letak saka tu dekat luar daripada rumah, tapi tak putuskan perjanjian ke something like that lah. Sebab tu Melo memang kena gangguan. Bila nenek dia dah tua, dah sakit, dah jarang nak buat whatever yang nenek dia selama ni buat, bagi makan ke apa ke lah. So benda tu macam mencari waris lah. Benda tu pula, yes, diletakkan dekat area busuk tu. So Melo dia akhiri dia punya email tu, dia cakap orang tua-tua ni dia adalah sebab dia kenapa dia tak nak lepaskan ke apa, kita tak tahu. And then cuma kita kalau dapat tahu ahli keluarga kita ada menyimpan ke apa, janganlah terus pulaukan, janganlah judge, jangan terus hukum. Sama-sama work it out. Memang sekarang ni Melo punya family tengah ikhtiar lah untuk putuskan saka dia tu lah daripada nenek dia, and from the family like for good. So itu saja, sekian saja cerita kisah seram daripada channel Farah Faisal. Beberapa hari lagi je kita nak sambut Aidilfitri kan. Semoga keluarga Melo dapat settlekan problem dia dengan baik. Semoga dipermudahkan semuanya. And then semoga kita semua dilindungi, dijauhi dari penyakit COVID-19 ni. And then korang kalau tak ada benda penting, jangan keluar. Kalau bukan sebab kerja ke, bukan sebab emergency ke, jangan rentas daerah, jangan rentas negeri. Kita faham semua orang pun dah penat gila dengan PKP ni. Tapi kalau orang lain nak buat salah, kalau orang lain nak langgar peraturan, tak apa, biar dia orang buat benda-benda tu. Kita patuh dengan undang-undang. Kita jaga diri kita, kita pakai mask, kita jaga social distancing, physical distancing, kita sanitize tangan selalu, cuci tangan selalu, jaga bersihan. Part kita buat biar betul. Kalau orang lain nak buat salah, pergi melingkup kat depa, lantak. Kita jangan. Di kesempatan ini juga Farah Faisal dengan Just Toys nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Anda ada salah silap daripada channel kami ingin mohon maaf, dan semoga semuanya selamatlah Hari Raya ini. Ada apa-apa ucapan? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Thank you for watching. Sedih pagi ini tak dapat kita bersama.